Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izzatul Nabila binti Maliki dan rakan-rakan saya yang lain akan membentangkan sistem pendidikan vernacular di Malaysia. Apakah itu sistem pendidikan vernacular? Sistem pendidikan vernacular ialah sistem pendidikan yang menggunakan bahasa ibunda kaum masing-masing sebagai bahasa pengantar yang digunakan di sekolah. Terdapat beberapa kriteria umum pendidikan vernacular, antaranya ialah berorientasikan kaum, menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar, kurikulum yang diguna pakai adalah mengikut keperluan dan kesesuaian kaum masing-masing. Sejarah pendidikan vernacular di Malaysia. Kerajaan British pada awalnya tidak berniat untuk memajukan bidang pendidikan semasa memerintah Tanah Melayu kerana pegawai British berpendapat bahawa pendidikan untuk orang Melayu tidak mendatangkan faedah namun akan menimbulkan golongan yang terdidik untuk menentang kerajaan British. Walau bagaimanapun, atas desakan pembesar Melayu iaitu Sultan di negeri-negeri Melayu Bersekutu, pihak British akhirnya bersetuju untuk memberikan pendidikan setakat pendidikan rendah untuk golongan orang Melayu. Kerajaan British membiayai gaji guru yang mengajar bahasa Melayu, akan tetapi ibu bapa golongan Melayu haruslah membiayai gaji guru yang mengajar agama Islam. Pada mulanya, sekolah-sekolah ini tidak mendapat sambutan yang baik. Orang-orang Melayu tidak sokong kerana mereka tidak mampu untuk tanggung gaji guru-guru agama Islam. Sejak pertengahan abad ke-19, kerajaan British telah membina secara beransur-ansur sekolah rendah vernacular Melayu sehinggalah berlakunya Perang Dunia Kedua. Seterusnya, perkara ini menimbulkan ketidakseragaman dalam orientasi dan kurikulum pendidikan yang seterusnya menimbulkan masalah yang rumit khususnya dari segi perpaduan kaum apabila negara ini mencapai kemerdekaan. Sekolah Melayu. Perkembangan di Sekolah Melayu. Sekolah pertama yang ditubuhkan ialah di Teluk Belanga dan diikuti di Melaka dan di Pulau Pinang. Sekolah-sekolah ini tidak mendapat sambutan yang baik daripada ibu bapa golongan orang Melayu. Enamen di Perak, Selangor dan Negeri Sembilan telah dikeluarkan bahawa kehadiran anak-anak orang Melayu berumur 7 hingga 14 tahun adalah diwajibkan. Tindakan akan diambil sekiranya ibu bapa tidak berbuat demikian. A.M. Skinner mengubah suai sekolah di mana pelajaran sekular diajar pada waktu pagi dan pengajian Al-Quran pada waktu petang. Di Selangor, denda dikenakan kepada ibu bapa sekiranya tidak menghantar anak-anak mereka ke sekolah dan ganjaran akan diberikan kepada pelajar yang menghadirkan diri ke sekolah. Hanya 4 tahun pelajaran sekolah rendah diberikan kepada kebanyakan pelajar Melayu. Pelajaran di sekolah Melayu meliputi aspek-aspek pertanian, berkebun di sekolah dimulakan untuk memberi pengalaman dan pengetahuan pertanian kepada murid. Pengajian anyaman bakul juga diperkenalkan. Dalam usaha menyelaraskan pelajaran Melayu, Jawatan Nazir Sekolah Melayu juga diperkenalkan. Buku-buku Melayu yang baru dicetak dan guru-guru sekolah Melayu mula diberi latihan apabila Maktab Perguruan Sultan Idris ditubuhkan pada tahun 1922. Sekarang kita beralih pula kepada perkembangan sekolah vernacular Cina. Sejarah pembentukan sekolah Cina bermula sejak tahun 1819 di mana sekolah Cina pertama didirikan. Kemudian pada tahun 1904, sekolah moden Cina pula dibangunkan. Perubahan dari segi sistem pendidikan pula berlaku pada tahun 1919. Mari kita lihat dengan lebih terperinci lagi. Pembentukan sekolah Cina oleh komuniti Cina bermula setelah British membawa masuk orang Cina secara beramai-ramai. Selain adat, kepercayaan, agama dan kebudayaan, imigran Cina juga telah membawa masuk sistem pendidikan mereka.
Bagi mengekalkan budaya dan bangsa, masyarakat Cina telah berusaha mendirikan sekolah Cina atas usaha persendirian maupun persatuan. Sekolah Cina didirikan di seluruh penempatan orang Cina. Pada tahun 1819 pula, orang tempatan telah membangunkan sekolah Cina pertama di Pulau Pinang, iaitu Institut Wufu. Ianya merupakan pelopor kepada sekolah-sekolah Cina di Tanah Melayu. Sekolah Cina semakin berkembang disebabkan oleh dasar bebas atau dikenali sebagai laissez-faire yang dicetuskan oleh pihak penjajah British terhadap sekolah Cina sekitar abad ke-19. Terdapat 56 buah sekolah Cina telah dicatatkan di negeri-negeri Melayu Bersekutu sehingga tahun 1919. Perkembangan pendidikan dalam kalangan orang Cina menjadi semakin rancak dengan kedatangan pemimpin revolusi dari negara Cina iaitu Kang Youwei dan Sun Yat-sen. Mereka berdua telah memberikan galakan yang khusus kepada pemimpin Cina di Tanah Melayu untuk melaksanakan gabungan pengajaran Confucius dengan sains barat. Hasil daripada pelbagai langkah pemodenan yang dilakukan, maka wujudnya sekolah moden Cina Malaysia pertama pada tahun 1904 bertempat di Pulau Pinang, iaitu Sekolah Chonghua Confucius. Seterusnya adalah kurikulum di sekolah Cina. Medium atau bahasa pengantara pada masa itu adalah menggunakan dialek Cina setempat. Kurikulum yang digunakan di sekolah adalah berdasarkan sistem penghafalan silibus klasik. Buku teks utama yang digunakan adalah Pembelajaran Unggul, Doktrin Min, Confucius, Analects dan Mencius. Para pendidik serta buku-buku teks dibawa khusus dari negara Cina. Selain daripada menghafal klasik lama, murid-murid juga mempelajari ilmu kaligrafi dan ilmu kira-kira dengan menggunakan abakus. Sistem pembelajaran lama ini kemudiannya digantikan dengan sistem sekolah moden sekitar tahun 1920-an. Bahasa pengantar pula diselarikan dengan menggunakan bahasa Mandarin. Pembelajaran klasik diteruskan di samping ilmu geometri, geografis, sejarah dan mata pelajaran teras sehingga hari ini. Beralih kita ke arah tajuk sekolah vernakular Tamil yang terbahagi kepada 3 subtopik, iaitu perkembangan sistem pendidikan, perubahan sistem pendidikan dan juga sistem pengurusan pendidikan. Perkembangan sekolah vernakular Tamil bermula semasa perkembangan ladang getah, kelapa, kopi dan tebu di mana ramai buruh diambil bekerja di ladang-ladang tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh Paul Chang dan Mimpang pada 2011, sejarah sebenar pendidikan Tamil di Tanah Melayu bermula dengan perkembangan ladang kopi, gula, kelapa dan akhirnya getah. Dapat kita lihat di sini peringkat awal pembukaan sekolah-sekolah Tamil adalah di Pulau Pinang, Melaka dan juga Singapura. Sejarah penubuhan sekolah Tamil bermula selepas penubuhan Penang Free School dengan menawarkan kelas bahasa Tamil bagi orang India yang ingin menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Pada tahun 1816, sekolah vernakular Tamil yang pertama telah ditubuhkan di Tanah Melayu, iaitu selepas penubuhan Penang Free School, di mana pada ketika itu mata pelajaran bahasa Tamil sendiri telah dicadangkan untuk menjadi salah satu mata pelajaran di dalam Penang Free School. Beranjak pada tahun 1821, sebuah sekolah Tamil telah dibuka di perkarangan Penang Free School dan ini menunjukkan perkembangan sekolah vernakular Tamil di Tanah Melayu pada ketika itu. Pada tahun 1850, sebuah sekolah bernama Sekolah Anglo-Tamil yang mengajarkan bahasa Tamil dan juga bahasa Inggeris telah ditubuhkan di Melaka. Namun sayangnya, sekolah tersebut akhirnya ditutup kerana kekurangan pelajar. Mulai tahun 1870, sekolah-sekolah kecil telah dibuka di ladang-ladang dan sekolah vernakular Tamil juga dibina di estet-estet kopi, kelapa, gula dan getah di mana penduduk India memerlukan pendidikan bagi anak-anak mereka. Bermula dari tahun itu juga, beberapa buah sekolah kecil yang mengajar bahasa Tamil mula ditubuhkan di Melaka, seberang perai dan seterusnya di negeri-negeri bersekutu.
Pada ketika itu, pihak British masih mengamalkan dasar membantu sekolah vernakular Melayu sahaja. Oleh sebab itu, penubuhan sekolah vernakular Tamil bergantung kepada majikan mereka atau usaha persatuan mubalik. Menjelang awal tahun 1900, sudah terdapat sekolah vernakular Tamil dan 3 buah sekolah Anglo-Tamil di negeri Perak dan sebuah sekolah Anglo-Tamil di negeri Selangor. Manakala pada tahun 1905, terdapat 13 buah sekolah Tamil di bawah naungan kerajaan dan 4 buah sekolah Tamil persendirian di negeri-negeri Melayu Persekutu. Walau bagaimanapun, sistem pendidikan ini berubah apabila perkembangan ekonomi di tanah Melayu pada awal kurun ke-20 memerlukan lebih banyak buruh India bekerja di ladang getah. Dorongan tersebut telah menyebabkan kerajaan British mula menukar polisi pendidikannya mulai tahun 1902 dengan permulaan memberi kemudahan untuk menubuhkan sekolah vernakular Tamil di mana-mana yang perlu dan menjadikan murid sekolah Tamil di negeri-negeri bersekutu meningkat kepada lebih kurang 4,000 orang menjelang tahun 1920. Kadar bantuan kewangan adalah berdasarkan kepada keputusan peperiksaan dan kehadiran murid di sekolah tersebut. Pada tahun 1923, kerajaan British telah memperkenalkan kanun buruh yang memaksa pihak pengurusan ladang untuk mendirikan sebuah sekolah sekiranya terdapat lebih daripada 10 orang anak buruh yang berumur di antara 7 hingga 14 tahun dan sekolah-sekolah ini hendaklah dibiayai sepenuhnya oleh pihak pengurusan ladang. Seterusnya, sistem pengurusan pendidikan sekolah vernakular Tamil. Pembukaan ladang-ladang kopi dan getah oleh pihak British merupakan antara faktor perkembangan pesat sekolah-sekolah Tamil di tanah Melayu. Kehadiran buruh-buruh India amat penting bagi kepentingan perdagangan British. Seperti mana sekolah vernakular Melayu, sekolah-sekolah vernakular Tamil juga terhad kepada peringkat rendah sahaja. Pentadbiran sekolah-sekolah Tamil hampir sama dengan bentuk pengurusan sekolah Cina iaitu mengimport buku-buku dan guru-guru dari India. Manakala dalam proses pembelajaran, bahasa yang digunakan sebagai bahasa pengantar ialah Tamil, Gujarat, Hindi dan Malayalam. Di samping itu, seorang nazir sekolah Tamil berbangsa Eropah telah dilantik pada tahun 1930 bagi mengendalikan pengurusan sekolah vernakular Tamil. Tetapi, jawatan tersebut telah dimansuhkan pada tahun 1932 dan diwujudkan semula pada tahun 1938. Pendidikan vernakular dan idea pendidikan kebangsaan pasca merdeka. Kerajaan kolonial British menyusun semula polisi pendidikan di bawah pentadbiran Malayan Union untuk membina semula sistem pendidikan di tanah Melayu dengan penghasilan Laporan Pelajaran Cheeseman 1946, Laporan Barnes. Laporan Barnes ini ditentang hebat oleh kaum Cina dan India dan terbentuklah Laporan Fenwu 1951. Oleh itu, Ordinan Pelajaran 1952 telah dikuatkuasakan selepas kajian terhadap Laporan Barnes 1950 dan Laporan Fenwu 1951. Seterusnya, penghasilan Laporan Pelajaran Razak 1956 dan nama laporan ini telah diambil sempena daripada nama Menteri Pelajaran iaitu Tun Abdul Razak. Dan akhir sekali ialah penghasilan Laporan Pelajaran Rahman Talib 1960. Sistem pendidikan vernakular. Antaranya ialah pelajar diberi peluang dalam menguasai banyak bahasa. Sebagai contoh, pelajar Melayu yang bersekolah di sekolah Cina dapat mempelajari 2 bahasa iaitu seperti bahasa Melayu dan bahasa Cina. Ini juga dapat memberi kelebihan untuk para pelajar pada masa hadapan apabila memasuki alam pekerjaan. Yang kedua, sistem pendidikan vernakular dapat memperkasakan bahasa ibunda dalam segi pertuturan, penulisan, sejurus dapat mengelakkan daripada ditelan zaman. Yang ketiga, sistem pendidikan vernakular juga dapat memupuk persefahaman kaum kerana melalui aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah, ia dapat memupuk kerjasama antara kaum sendiri. Kelemahan sistem pendidikan vernakular pula
dapat mewujudkan jurang perkauman yang sangat luas antara kaum. Masih ada lagi segelintir kumpulan dari setiap kaum yang bersifat rasis kerana sudah terbiasa dikelaskan mengikut kaum. Yang kedua, pelajar tidak fasih berbahasa kebangsaan walaupun telah mencapai umur dewasa. Ini kerana penggunaan bahasa ibunda yang berbeza-beza di sekolah dahulu sehingga mereka menolak tepi bahasa kebangsaan. Yang ketiga, masyarakat akan berpecah belah kerana tiada kata sepakat yang dicapai. Ini mengakibatkan imej negara kita tercalar kerana berlaku rusuhan.